اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah. Kitab Pati Paridah, muka surat 40. Muka surat 40. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Adapun dalam dunia, yakni adapun melihat akan zat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam dunia. Dalam dunia ini sebelum daripada qiyamah, maka tidak jatuh, makna tidak berlaku melihat Allah di dalam dunia bagi seseorang. Melihat ia seseorang akan Allah, melihat di sini dengan mata kepala, bukan melihat dengan basirah. Melihat dengan basirah itu bicara lain. Kemudian melihat Allah dengan mata kepala ni tidak berlaku di dalam dunia, dalam jaga, bukan dalam tidur, dengan tidak kaifiah, dengan tidak ada kaifiah pun tidak berlaku melihat akan zat Allah dalam dunia. Tidak jatuh, tidak berlaku ni melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jua pada malam Mi'raj. Pada malam Mi'raj dapat melihat akan Allah. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam jua pada malam Mi'raj dapat melihat akan Allah. Dapat melihat ni dengan yang tersebut. Dapat melihat akan Allah dengan yang tersebut. Apa makna dengan tersebut? Dengan mata kepala, dalam jaga, dengan tidak kaifiah. Jadi selain daripada Nabi tidak jatuh, tidak berlaku melihat Allah Ta'ala dengan mata kepala. Melihat Allah dengan basirah, dia akan bicara di bawah. Dalam jaga, melihat Allah dalam mimpi, dia akan cerita di bawah. Dengan tiada kaifiah, tidak berlaku. Melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Mi'raj dapat melihat akan Allah dengan yang tersebut. Mana apa? Dengan mata kepala, dalam jaga. Sebab Isra' Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam berlakunya dalam jaga, bukan dalam mimpi. Berlakunya di dalam jaga. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Mi'raj dapat melihat akan Allah dengan mata kepala.
dalam jaga, dalam sedar, dengan tiada kaifiah. Dan barang siapa mendakwa ni mengaku melihat Allah. Melihat Allah ni dengan mata kepala lah, dalam jaga sedar ni pada dunia. Barang siapa yang mendakwa ni lain daripada Nabi SAW. Nabi dakwa, Nabi mengaku melihat Allah tu sebenar. Ini selain daripada Nabi SAW, maka tiada syak pada kufurnya. Tiada syak ni tak ada ragu dah pada kufurnya. Mana apa ni, kufur terang-terang lah. Tak ada syak dah pada kufurnya. Kufur yang nyata, bukan hanya semata-mata berdosa. Saya tengok Allah dengan mata lendir, tadi baru tengok berdosa kamu. Tak, bukan berdosa ni. Bukan, tiada syak pada kufur kafir orang ni. Pada ni. Kalau mengaku melihat Allah dalam jaga, bukan dalam mimpi, di dunia, dia mengaku dia melihat Allah, tu kafir. Tak ada khidmat ni, tak ada syak daripada kafir. Bukan setakat melihat Allah Ta'ala, bahkan Allah Ta'ala ni punyalah huduhnya. Dia pok sesat. Pok sesat ni saya dengar masa budak-budak, adalah kapung. Dia mengatik. Dia kata dia dapat tengok Tuhan, dapat tengok Allah. Allah ni politik, dia kata. Allah kata mengaku melihat Allah tu kafir dah. Politik pula Allah ni. Kalau orang politik pun uduh. Ni Allah Ta'ala politik. Ni hak nyata sesat lah ni. Dia mengatik semayang bang dah. Orang bang dia kata anjing menyalok. Orang bang, orang azan semayang waktu tu, anjing nyalok dah dia kata. Anjing nyalok dah. Anjing nyalok dia panggil. Jadi tak semayang. Dia pakai niat gitu je. Ni hak niat main nyata lah. Tapi dia kata dia nampak Allah Ta'ala, Tuhan Allah Ta'ala, tapi politik. Dia percaya tu syaitan terang-terang katanya. Tu syaitan terang-terang. Hak Ning ni dia mengaku melihat Allah, tapi dengan tiada kaifiah. Manapun ni tak ada kaifiah, sebagaimana tengok makhluk. Makna Allah Ta'ala ni, saya dapat tengok Allah dengan mata lendir, tapi tak ada nak cerita lah. Sebab apa? Sebab tak ada ayat nak cerita Allah Ta'ala ni. Ayat mana? Besar. Dah besar. Kecil. Dah kecil. Maknanya Allah Ta'ala ni dia dapat melihat Allah, tapi Allah ni yang menyalahi dengan segala yang baharu. Sekalipun kapidah. Ni kepala itik pula dah. Dia mengaku melihat Allah dengan mata lendir. Orang tanya, Allah macam mana? Tak boleh nak cerita. Sebab Allah ni mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah Ta'ala ni bersalahan dengan makhluk. Nak cerita macam mana? Cerita Allah besar, tu makhluk besar. Allah kecil, tu makhluk kecil. Allah putih, putih tu makhluk. Allah cerah tu makhluk. Jadi maknanya dia melihat Allah dengan tidak kaifiah. Mana cerita Allah tak boleh, tapi dia mengaku melihat Allah. Itu kafir dah. Ni bukan setakat Allah tu seperti makhluk, politik pula. Tapi dia percaya yakin sungguh tu. Walaupun jelas nyata tipu daya syaitan. Hak Ning ni mengaku melihat Allah dengan mata kepala dalam jaga dengan tidak kaifiah. Kamu melihat Allah, Allah duduk depan kamu ke? Tak ada duduk depan. Allah dekat dengan kamu ke? Tak. Dan melihat macam mana Allah? Tak nak cerita, tapi memang melihat dengan mata lendir. Waktu kafir dah. Walaupun mengaku melihat Allah dengan tiada kaifiah sekalipun. Sebab apa? Sebab mustahil dapat melihat Allah
mustahil syarak lah dapat melihat Allah di dalam dunia dengan mata kepala, dalam keadaan jaga, dalam keadaan sedar. Yang kita bicara melepasnya, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam syurga. Waktu kita wajib i'tiqad. I'tiqad ahli sunnah wal jamaah, orang yang beriman di dalam syurga dapat melihat akan zat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tiada kaifiyah. Bukan sebagaimana melihat sesama kita. Kaifiyah ni macam mana? Kalau melihat sesama kita mesti muqabalah, mesti berhadapan. Tidak, sebab muqabalah berhadapan ni jadi bertempat. Mustahil Allah bertempat. Allah ni duduk sebelah depan, sebelah kanan pun sama juga bertempat. Mustahil atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu melihat Allah dengan tiada kaifiyah. Tapi melihat Allah ni melihat dengan mata lendek. Orang yang beriman di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab di dalam ketika Nabi Musa alaihi salam minta untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala sandar melihat akan Allah ni kepada perkara haruh. Mana perkara haruh? Fa iza istaqarra makanahu fasawfa tarani. Mana hak Nabi Musa minta, Rabbi arini anzur ilaik. Nabi Musa minta dengan Allah Ta'ala untuk melihat akan zat Allah. Jadi kalau Nabi Musa minta melihat akan zat Allah ni, makna zat Allah boleh dilihat. Kalau zat Allah tidak boleh dilihat, jadi Nabi Musa minta perkara yang sia-sia. Mustahil Rasul pergi minta perkara sia-sia. Sekarang Nabi Musa minta dengan Allah untuk melihat akan Allah. Bercakap dah dengan Allah, melihat belum lagi. Jadi Nabi Musa minta, Rabbi arini anzur ilaik, aku nak tengok engkau. Jadi hak Nabi Musa minta tu perkara yang boleh lah. Tapi atas dunia tak boleh lagi. Boleh bila? Dalam syurga di hari akhirah. Tapi nak ceritanya, kalau melihat Allah tu perkara yang tak boleh, Nabi Musa pergi minta perkara yang tak boleh. Tu sia-sia orang panggil. Mustahil Rasul pergi minta benda sia-sia. Kemudian nak Tuhan pun jawab, lam tarani. Engkau tidak dapat melihat akan aku, walakin zur ilal jabal. Akan tapi engkau lihat akan bukit. Akan bukit, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Jikalau bukit itu tetap pada tempatnya, maka kamu akan dapat melihat akan aku. Jadi Allah Ta'ala gi taklid, gi sandar kepada kalaulah bukit itu tetap duduk diam, kamu dapat melihat aku. Jadi bukit itu tetap ni perkara haruh ke tak? Perkara haruh, perkara yang boleh berlaku. Maka boleh berlaku jugalah melihat Allah. Tapi dah bukit pecah, tak boleh melihat Allah lah. Tapi Allah Ta'ala ditaklid, digantung dengan jikalau tetap oleh bukit pada tempat dia, maka engkau dapat melihat akan aku ya Musa. Tuhan kata, mana Tuhan kata kalau bukit tu boleh tetap, tiba-tiba bukit tu hancur, maka tak boleh lihat lah. Tapi bukit tetap ni benda haruh ke tak? Benda haruh, benda boleh berlaku, maka melihat Allah pun boleh berlaku lah. Sebab Allah Ta'ala sandar, kalau bukit tu tetap bukit boleh berlaku, maka melihat akan Allah pun boleh berlaku. Sebab apa? Sebab tetap bukit perkara haru. Tiba-tiba bukit bergoyang pecah, perkara haru juga. Ni kita ahli sunnah lah. Faham tak ni? Tapi Mu'tazilah dia main akal dia, supaya juga Mu'tazilah dia main akal dia pula. Tuhan kata jikalau bukit tu tetap, tiba-tiba bukit tu bergoyang pecah. Jadi bila bukit tu bergoyang pecah, tetap bukit kan mustahil lah. Kan gerak diam kan mesti berlaku salah satu.
Kalau tetap, tidak gerak. Kalau gerak, tidak tetap. Sekarang, bukit gerak ke tak? Bukit gerak, pecah bukit. Jadi Tuhan kata kalau bukit tetap, tiba-tiba bukit bergerak. Jadi bukit bergerak ni, boleh berlaku tak tetap pada masa bergerak? Tak boleh berlaku, mustahil. Maka mustahil melihat Allah. Mu'tazilah lagi kata pula. Ada ni. Sekarang, hak ni kikok akal lah pula. Hak dalil Quran yang lain, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Tu jelas dah ahli sunnah jemaah. Yang ahli sunnah jemaah pula ambil pula sebagai dalil akal ni pula ni. Tuhan kata fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani. Dan jika tetap oleh bukit pada tempat dia, maka engkau dapat melihatkan daku. Bukit tetap di tempat dia tu harus ke mustahil? Harus. Maka harus melihat Allah. Sebab Allah Ta'ala sanda melihat kepada perkara harus tetap bukit. Tapi dah bukit bergoyang, tak boleh goyang pecah, tak boleh nak tengok lah. Tapi kalau bukit tetap, engkau boleh tengok. Jadi makna Allah Ta'ala ta'liq gantung kepada tetap bukit. Dah tetap bukit tu bukan perkara harus. Perkara boleh berlaku, perkara harus. Maka melihat Allah pun perkara harus. Boleh berlaku. Mu'tazilah dia pusing kok lain pula. Ya. Asalnya tetap bukit tu perkara harus. Tapi yang berlakunya bukit bergoyang, bukit pecah. Bukit bergoyang, bukit pecah ni di masa yang sama. Diam bukit, tetap bukit tu harus ke mustahil? Mustahil lah. Apabila bergerak bukit, goyang bukit, pecah bukit, diam pada masa yang sama bukit yang bergerak tu mustahil. Sebab mustahil bukit contohnya bergerak dan diam pada satu masa. Kan mustahil kan? Yang harusnya bergerak pada satu masa, diam pada satu masa, tu haruslah. Sekarang ni bukit tu bergerak. Lepas tu Tuhan kata kalau bukit tu diam, kamu boleh melihat akan daku. Jadi bukit yang bergerak, berlaku diam pada masa bergerak, harus ke mustahil? Mustahil. Maka mustahil melihat Allah. Mu'tazilah. Ada ni. Lepas tu dia Mu'tazilah dahulunya dia berkembang juga. Dia mazhab dia berkembang juga. Kemudian barulah Pupu pun kerana ulama-ulama ahli sunnah kuat pada masa tu. Sebab apa berkembang? Hujah dia, hujah akal dia dengan main. Hujah akal dia. Macam saya sebut sebelum ni lah, hak berkaitan dengan perkara jahat tu. Hujah akal Mu'tazilah perkara jahat ni, saya nak cerita dia punya hujah akal tu kadang-kadang sebut salah. Sebut salah takut orang dengar ni kita cerita ni hujah akal Mu'tazilah yang berpegang dengan akidah yang terpesong. Perkara jahat bukan qada Allah, walaupun Quran beritahu terang-terang qada Allah perkara baik dan jahat. Walaupun hadis terang-terang beritahu qada Allah perkara baik dan jahat. Tapi oleh kerana akal Mu'tazilah tak boleh terima, mereka berpegang sebaliknya. Tapi hujah akal mereka ni apa? Nyakuk, pandai nyakuk. Makan, pandai makan. Nyakuk lah. Cuma saya biasanya datang satu je lah. Zalim Allah. Kalau perkara jahat qada Allah berlaku, perkara jahat pada seseorang akan dibalas dengan api neraka kerana melakukan perkara jahat yang qada Allah. Daci zalim Allah gitu. Mustahil Allah zalim. Jadi Allah tidak menentukan perkara jahat. Sendiri-sendiri memilih dan melakukan jahat. Allah pun hukum. Sudah molek sebab dibuat sendiri, dipilih sendiri. Dah qada Tuhan hukum pula. Dah kena gitu zalim Tuhan kalau seumpama tu. Ada ni. Ya kalau pakai kau akal. Contoh-contohlah pakai kau akal. Kita yang menetapkan satu-satu perkara, maka orang pun lakukan perkara yang kita tetapkan, perkara yang kita putuskan. Lepas tu kita pun hukum dia. Kita ambil rotan, kita pukul dia. Kenapa pukul dia? Kerana dia melakukan perkara yang kamu putuskan kan. Kamu yang tetapkan, kamu yang tentukan perkara itu. Tiba-tiba kamu hukum, tak aci gitu. Kalau sama kita memanglah nampak zalim sebab bukan milik kita. Adapun Allah Ta'ala semuanya milik dia. Allah nak tentu kok mana baik ke jahat ke, nak tentu nak putus kok baik kok jahat ke, hak dia. Kok anda Allah Ta'ala nak tentu kok mana pun.
Nak timbul zalim kerana hak milik dia. Tapi maknanya dia punya akal Mu'tazilah tu lah. Sekarang Allah perintah kita cegah mungkar. Faham tak? Allah perintah kita cegah mungkar. Wajib cegah mungkar walaupun sedang melakukan mungkar yang sama. Dia hukum dia. Melakukan mungkar yang sama, tapi wajib cegah mungkar. Kalau tidak cegah, buat benda mungkar tu dosa. Tak cegah mungkar kawan dia, dosa lain pula. Dia buat benda mungkar dosa, kawan dia buat benda mungkar dia cegah. Lepas daripada dosa, tidak menyegah perkara mungkar. Dia buat benda mungkar, kawan dia buat benda mungkar, dia tak cegah, dia ada dua dosa. Pertama, dosa kemungkaran yang dilakukan. Yang kedua, dosa kerana tidak cegah mungkar yang dilakukan oleh kawan dia, mungkar yang sama yang dilakukan. Tapi kalaulah perkara mungkar yang dilakukan sendiri-sendiri buat, lepas tu kawan buat juga mungkar sama, dia pergi cegah, tak lakulah. Tak lakulah. Dia kepala dak tudung, perempuan ni. Kawan dia kepala dak tudung, dia pun cegah mungkar. Berdosa tu jangan keluar rumah kepala dak tudung. Dia kepala dak tudung juga. Kalau dia tengok atas bawah. Dah mau pakai bahasa mana? Nak cegah orang, jangan dedah aurah, jangan buka kepala. Dah dia pun dedah aurah juga. Memang tak lakulah. Ni cerita hukum. Dalam kitab sama-sama minum arak, dia kena wajib cegah kawan dia daripada minum arak yang dia pun sedang minum arak. Hukum syarak ni gitu. Tapi dia tak cegah lah dia bini juga. Dia ada dua dosa. Satu dosa minum arak, satu dosanya kerana tidak cegah muka yang kawan dia minum arak tu. Tapi kalau cegah, lepaslah kewajipan cegah muka. Turut kawan dia bukan hal dia. Dia hanya ada satu dosa saja, dosa minum arak. Bulan Ramadan, potong puasa, sama-sama makan. Jangan potong puasa berdosa. Jangan. Dia makan lah. Mana? Orang tengok atas bawah nah. Jadi perkara mungkar tu dia buat, dia wajib kena cegah juga. Sama-sama berjudi. Dia kena cegah kawan dia daripada berjudi. Dia berjudi. Jangan berjudi berdosa. Padahal dia berjudi juga. Itu hukum. Jadi sekarang ni, itu hak kita lah. Mana sekarang ni, perkara mungkar yang kita wajib cegah tu mari daripada mana? Perkara mungkar yang Allah perintah kita cegah. Perkara mungkar yang Allah perintah kita cegah. Contohnya mungkarnya dia dedah aurah, kan mungkar. Kita wajib cegah. Allah perintah kita cegah. Dah dedah aurah dia bukan qada-qada. Qada-qada. Jadi qada-qada Allah. Dia dedah aurah. Qada-qada Allah. Dia minum arak. Tiba-tiba Allah perintah kita pula cegah daripada dedah aurah, cegah daripada minum arak yang perkara mungkar tu qada-qada. Bermain-main kalau seumpama tu Allah perintah kita cegah benda mungkar yang qada-qada dia sendiri, sia-sia. Bila Allah perintah kita cegah benda mungkar, berarti mungkarnya bukan qada-qada lah, baru nak sabar. Tak akan Mu'tazilah. Kan tu. Jangan tu kita ngaji lama dah tak apalah. Nak cerita tu. Saya bicara itu dalam Radio Terengganu FM pagi jemaah pukul 10 suku tu. Saya tak sebut tu. Saya tak sebut hak hujah akal Mu'tazilah apa. Radio ni luas sangat. Takut dah nak kontrol lah. Hak ni baru mula sabar. Allah perintah kita cegah mungkar, semua orang tahu belaka. Suruh makruh, cegah mungkar, orang tahu belaka wajib hukum dia. Jadi Allah perintah kita cegah mungkar akan mungkar yang qada-qada Allah sendiri. Apa pun dia begitu. Munasabahnya macam mana? Yang Allah perwajibkan kita cegah mungkar. Mungkar tu bukan datang dari qada Allah, barulah munasabah. Ini akal Mu'tazilah. Itulah Mu'tazilah hidup pada masa dahulu. Mana hujah dia tak akal dia munasabah. Macam saya sebut minggu lepas lah. Syurga neraka. Sekarang belum lagi digunakan. Yang Allah buat apa? Jadi membazir sia-sia. Jadi syurga neraka
belum ada lagi. Karena kita parti paridah kan, syurga neraka telah ada sekarang. Kenapa dah kita parti paridah sebut syurga neraka telah ada sekarang? Nak tolak Mu'tazilah, Mu'tazilah kata syurga neraka belum lagi ada sebab tak pakar, tak guna lagi. Kalau ada dah syurga neraka pakar dak, membazir, sia-sia. Allah tidak buat benda sia-sia. Ada ni. Itu juga. Mana syurga nikmat bagai-bagai, tak ada seorang pun guna. Pasang ekong main kuat, seorang tak ada dalam rumah. Tu kita betul lah bazir. Hak Allah Ta'ala, hak dia berlaku nak bazir ke mana? Maknanya syurga neraka akan ada sampai masa Tuhan nak masukkan ke dalam syurga. Tuhan buat syurga. Tuhan nak masukkan ke dalam neraka, Tuhan buat neraka. Sekarang tak ada lagi. Mana Mu'tazilah berpegang syurga neraka ada. Ada sampai masa nak pakai. Sekarang belum ada. Sebab kalau ada dah sekarang, jadi sia-sia. Allah tidak buat perkara sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tak ada. Tuhan tak jadi benda palsu, benda sia-sia Tuhan tak buat. Mana hak bukan? Hak ayat tu. Ambasar tu. Apa ayat? Hak sia-sia tu. Apa ni? Ambasar. Sia-sia. Apa ayat dia? Mana hak sia-sia Tuhan tidak lakukan. Jadi sekarang syurga neraka belum ada. Itu akal Mu'tazilah. Jadi kita ahli sunnah dok ni Allah Ta'ala letak kalau bukit tu tetap, engkau dapat melihat akan daku. Jadi tetap bukit perkara haru, melihat akan Allah pun perkara yang haru boleh berlaku. Ayat yang lain terang menyatakan dapat melihat Allah. Ahli sunnah berpegang orang beriman dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam negeri akhirah. Adapun di dunia tidak berlaku melainkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Mi'raj. Jadi Nabi lah satu-satunya makhluk Allah yang melihat Allah di atas dunia. Adapun Nabi Adam, Nabi Musa ke Jibril, malaikat ke tidak pernah melihat akan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak dalam di hari akhirat bukan Nabi Rasul saja, orang beriman pun dapat melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas dunia tidak berlaku. Melihat akan Allah dalam tidur. Melihat akan Allah dalam tidur. Tajuk dia. Tidak khilaf ulama. Tidak khilaf ulama. Pada dapat melihat akan Allah dalam tidur. Bukan dapat melihat saja, dan jatuhnya dan berlakunya. Berlaku melihat Allah dalam tidur, dalam mimpi. Hak kata tidak berlaku melihat Allah dalam dunia dengan mata kepala dalam jaga, dalam sedar. Itu tidak berlaku. Adapun dalam tidur tidak khilaf ulama pada dapat melihat Allah dalam tidur dan jatuhnya dan berlakunya melihat Allah dalam tidur kalau dapat melihat akan dia akan Allah dengan jalan mukhalafah. Dengan jalan mukhalafah. Maka ialah Allah yang dapat dilihat dengan jalan mukhalafah tu. Maka ialah yang dia dapat dilihat dengan mukhalafah tu Allah Ta'ala. Dan kalau tidak melihat Allah dengan jalan mukhalafah, seperti melihat akan dia dengan rupa manusia, maka bukan Allah, bukan misal, contoh sahaja, bukan Allah yang menjadikan oleh Allah dalam hati manusia yang melihat juga. Jadi melihat Allah ni hak mukhalafah. Dengan jalan mukhalafah ni, mukhalafah dengan segala yang baru lah. Mukhalafah dengan segala perkara yang baru. Manakah baru? Besar, kecil tadilah. Putih ke terang ke. Kalau dengan jalan mukhalafah dak belaka tu, hak tu harus berlaku di dalam tidur.
Kalau melihat tapi atas rupa manusia, itu bukan Allah Ta'ala. Itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi boleh berlaku melihat Allah dalam tidur dengan jalan mukhalafah. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Dan telah ditanya akan setengah orang sufi yang mendakwa ia akan melihat Allah dalam tidurnya. Betapa engkau lihat akan dia? Maka menjawab ia, terpaling penlihat mataku pada hatiku, maka jadilah aku penlihatannya, maka melihat aku akan yang tidak umpamanya sesuatu. Hak ni hak ahli sufi yang mendakwa dapat melihat Allah dalam tidur. Betapa engkau melihat akan dia? Ni sufi ni. Ni hak tasawuf yang sebenarlah, hak sufi. Dia ada sufi. Dia ada mutasawwif. Mutasawwif ni buat sufi. Yang nak banyak leninya. Mutasawwifah dia panggil. Puak-puak buat sufi. Lepas tu mengaku sufi. Ilmu akidah tahu ke mana? Ilmu syariat tahu ke mana? Tak. Kita hati je. Tak ada. Itu bukan sufi yang sebenar. Tak, ilmu akidah pun tak peduli. Ilmu bab semayang pun bayang tak tinggal. Ilmu tak cara. Kami ahli sufi. Kadang-kadang fadha'in tasawuf pun tak mengaji. Bab taubah pun tak tahu. Sufi dianya. Apa dia ngaku dia sufi? Oh, dia berzikir. Berzikir tu sunat. Taubah kamu macam mana? Dulu bukan orang tak kenal kamu tu. Semayang tinggal, puasa tinggal. Kamu kotak tak lagi semayang puasa. Kita tak payah kotak semayang puasa. Siapa Tuhan dah. Tu apa? Mutasawwif. Orang yang buat-buat. Itu kan sebenar tu. Dah kewajipan qada semayang hak sepakat ulama pun tak buat. Kewajipan qada puasa sepakat ulama pun wajib tak buat. Lepas tu buat amal sunat. Sampai ke Tuhan. Faham lah hak pasal ni. Hak pasal ni faham. Padahal rajin buat amal berzikir beribu, makan masa lama. Kenapa tak boleh guna masa yang sama, masa berjam-jam untuk qada semayang? Hak tu wajib kan? Dia rasa lemah hak tu. Hak wajib dia lemah. Hak sunat dia rajin. Kita awal tipu dari syaitan dah. Hak wajib lemah. Tak boleh. Belajar Allah. Tapi buat amal sunat rajin. Berzikir tu amal sunat, rajin berjam-jam. Qada semayang amal wajib. Malah pada ni. Tu bukan belakalah. Tu hak mengaku. Tapi dia kata siapa ke Tuhan ni? Ni. Hak mutasawwif, hak mengaku, hak buat-buat. Hak ni sufi yang sebenar. Melihat Allah dalam tidur. Betapa engkau lihat akan dia? Maka menjawab ia, terbalik pelihat mataku pada hatiku, maka jadilah penlihatku. Maka melihat aku akan yang tidak umpamanya suatu. Jadi pelihat hak basar ni mana terbalik kepada hak hati. Hak hati lah. Jadi kalau melihat dengan basirah ni bukan kata dalam tidur. Dalam jaga pun melihat Allah, melihat dengan basirah. Ni sama-sama dalam tidur. Kalau jaga melihat Allah, bukan melihat dengan mata lendek. Hak dalam hadis Jibril itulah, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat akan Allah. Anta'budallah ka'annaka tarahu, bahawa engkau beribadat akan Allah seolah engkau melihat akan Allah. Melihat macam mana? Dengan basar, dengan basirah, dengan mata hati. Syuhud dipanggil. Mengaku melihat dengan basar atau kafir. Melihat dengan basirah. Basirah siapa ni? Basirah aulia, yang suci, yang tidak ada melainkan hanya ada Allah. Tidak ada di basirah aghyar, akdar, tidak ada selain daripada Allah. Tak ada di mata hati dia. Akdar, kekerohan lalai, tidak ada di mata hati dia. Tidak ada di mata hati dia.
Yang ada di mata hatinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hak inilah basirah seumpamanya dapat melihat Allah Subhanahu wa taala, panggil syuhud. Bukan melihat dengan basar ni. Tidak ada aghyar dipanggil di mata hati. Aghyar selain dari Allah. Apa dia aghyar selain dari Allah? Oh, banyak. Gerak diam kita, urusan kita, kerjaan kita, harta benda kita, anak bini kita. Ada tak di hati? Ada tak di hati? Oh, tak usah cerita lah tunya. Bukan setakat ada di hati, lekat sungguh di hati. Bukan setakat ada di hati. Hati ada gantung tu je lah. Hak ni nak terbuka hati memandang Allah. Oh, ni orang awam tak ada salah. Faham tak ni? Tapi hak berat lagi kitanya bukan selain Allah di hati. Riak, ujub, takabur, hak dosa besar pun duduk di hati lagi. Tu habis cerita lah tunya. Ada ni. Kalau riak, ujub, takabur tu sifat hati lagi, tak ada bicara. Sekarang ni riak, ujub, takabur tidak ada di hati. Faham? Tidak ada di hati. Tapi oleh kerana selain daripada Allah ni ada di hati kita, mana selain daripada Allah? Gerak diam kita buat ibadah tu pun duduk di hati kita. Apabila gerak diam buat ibadah, gerak diam belajar, gerak diam buat ibadah di hati kita, kena jagalah. Mudah nak bagi riak, nak bagi ujub, nak bagi takabur. Sebab apa kita nak riak dengan belajar kita, dengan beramal kita? Sebab diri belajar, diri beramal, kita yang buat, hak duduk di hati. Jadi mudah mari riak, ujub, takabur. Tu kena jagalah. Mari riak nak tunjuk ke orang, tolak dengan ilmu. Mari ujub, mari takabur, tolak dengan ilmu. Tu kena ngaji molek lah. Riak kena faham molek, ujub kena faham molek, takabur kena faham molek. Lepas tu macam mana nak tolak riak, ujub, takabur, dan kita akan nyatakan tu kena satu-satu sifat. Satu-satu sifat. Fardu ain kita ngaji waktu tu. Sebab apa? Itu amalan hati kita yang berpanjangan. Apa amalan hati kita? Pelihara hati daripada sifat kecelaan. Amalan hati yang berpanjangan tu. Atau fardu ain tasawuf. Bukan hanya tak ngajar fardu ain tasawuf, apa lagi saya duk sebut riak, duk sebut ujub, duk sebut takabur, duk sebut ikhlas, duk sebut syukur, sabar. Tu sebut satu-satu perkataan. Sebut riak, ujub, takabur saja cukup. Apa dia riak? Apa dia ujub? Apa dia takabur? Tarikh dia kena molek. Lepas tu macam mana nak lawan riak, ujub, takabur ni? Tu fardu ain. Bos takat bilang ada jadi gitu. Ceramah tu boleh lah. Macam ginilah duk bilang semayang kena pastikan syarat rukun cukup. Tu bilang. Hak patutnya apa? Belajar sampai kita dapat melengkapkan syarat dan rukun. Tu patut ain. Pastikan kita ni kena berakidah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan berakidah dengan akidah Mu'tazilah. Tu cakap ceramah boleh. Hak padahalnya pastikan kita ada ilmu yang mana kita pun berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pastikan kita ada ilmu yang mana kita kenal mana akidah Mu'tazilah yang kita tolak. Tu fardu ain kitanya. Bukan hanya cerita gitu, tu ceramah je. Sebab ada orang kata gitu, kita duk ceramah bab ikhlas, bab syukur, dak fardu ain lagi. Itu ceramah perkataan barunya. Hafaz ni kena tahu satu, apa dia riak? Macam mana cara nak tolak sifat riak? Hak ni kita orang awamnya duduk mujahadah tu lah. Hak selain dak Allah penuh di hati, tu tak salah. Kekerahan lalai, hati kita sentiasa lalai. Orang yang hati lalai ni tak salah, tapi mudah diperdaya oleh syaitan kerana hati lalai. Tapi kalau hati tu dok lalai mana? Lalai juga. Lalai mana apa? Tak ingat akan qada qadar.
Tapi hati tak lala daripada hukum hakam Tuhan. Tak apa tu? Selamat dah tu. Hati kita tak lala daripada hukum hakam. Mata nak tengok, hati tak lala. Hak mana hak tengok, hak syarak benarkan, mana hak tengok, hak syarak larang. Hati sentiasa ingat. Suruhan Allah macam mana mata, larangan Allah macam mana mata. Telinga ke lidah ke, nak bercakap ni. Hati sentiasa ingat. Cakap yang macam mana syarak benarkan, cakap yang macam mana syarak larang. Dia ingat semua, ingat hukum hakam. Tapi kita lupa bahawa diri melihat tu bukan perbuatan mata. Diri berkata-kata bukan perbuatan lidah. Qada qadar dah ke? Tu lala dah ingat tu. Tak ada apa tu. Tapi jangan lala daripada hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Lala hukum hakam ni tiba-tiba mengumpaknya. Tiba-tiba mengumpak apa? Lala, lupa akan hukum hakam. Tapi kadang-kadang hukum hakam dok lupa juga. Sedar sangat ni mengumpat haram ni. Dok puas hati lagi dok kata. Tu nafsu kuat sangat. Sedar ingat haram mengumpat ni bayar ngepahala di hari akhirat. Biar lagi dok kata dok puas hati. Jadi kita ni orang-orang duk main waktu je lah. Hak sampai ke basir dia lenyap, tidak ada melainkan hanya ada Allah. Ni hak maqam dia lah. Melihat Allah, melihat dengan basirah. Melihat Allah, melihat dengan mata hati. Bukan melihat dengan basar, dengan mata lendek. Jadi melihat dengan basar, dengan mata lendek, dalam jaga di dunia dengan tiada kaifiah, hanya berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai berkaitan dengan melihat akan Allah Subhanahu wa taala. Dipindah pada tajuk sekalian perbuatan manusia. Sekalian perbuatan manusia, itu tajuk dia. Dan setengah daripada mungkinat segala perbuatan manusia yang ikhtiariyah, maka padanya khilaf 3 mazhab. Yang pertama Ahlussunnah wal Jamaah, yang kedua Jabariyah, yang ketiga Mu'tazilah Qadariyah. Ni kena itulah, kena ambil molek ni. Tapi masa bicara bab rukun iman terdahulu, bicara sifat iradah dahulu, saya sudah ulang-ulang kali ni. Cerita berkaitan dengan perbuatan manusia yang ikhtiariyah. Ahlussunnahnya macam mana, Jabariyahnya macam mana, Mu'tazilah Qadariyahnya macam mana. Ni kena faham molek ni. Sebab apa? Sebab kalau kata tunduk jadi Jabariyah, akidah yang terpesong. Kalau terlajak kepada Mu'tazilah Qadariyah, akidah terpesong. Jadi sebab itulah orang tua-tua kita nama Jabariyah Qadariyah nama yang duduk mulut. Ahlussunnah Jabariyah Qadariyah, Ahlussunnah Jabariyah Qadariyah. Orang sekarang nenek Jabariyah dah tak disebut pun, dah tahu pun. Bukan setakat dah tahu sekarang ni, orang ceramah sendiri pun kata Jabariyah Qadariyah tak ada dah sekarang. Duk bicara buat apa perkara yang sudah tak ada, sia-sia kata dia. Buat contohnya hatu tak ada. Duk cakap bab hatu, cakap benda tak ada. Siapa kata hatu tak ada? Tak ada hatu. Apa tak ada hatunya? Jin syaitan merupa hatu ke tu? Tak ada hatu kalau jumpa buang kali. Lah, tak gerak lah. Dia duk pondok lah biasa jumpa hatu. Dia pondok biasa jumpa hatu. Sebab pondok ni tu guru kadang-kadang dia cari tempat hak murah. Hak murah tu dia jauh daripada orang hak murah. Nak cari mahal-mahal, nak cari duit mana? Jadi hak murah ni hak dalam. Dalam tu kadang-kadang tempat orang mana buang acok apa ke? Acok ke? Pandai acok? Buang acok buang apa dalam tu. Situ pergi beli tanah buat pondok. Ngosek semua. Jenis hak lemah tu ke Allah kadang-kadang pakai lari balik dah lah. Mari cokoh biar tikat dia jadi hijau gitu nak mengaji wan. Bukan tikat cokoh biar tikat kata mana? Demang lah jawapan dia. Apa tak ada atunya.
Nak tidur malam kadang-kadang tak boleh. Tak nampak. Jenera je ditindih. Lena je ditindih. Siapa ke pagi? Siapa ke pagi? Kata tunjuk apa kali tunjuk tak lari dah. Nak tidur situ. Hidup tunjuk. Dia kacau je. Lena ditindih. Keju kita. Tak nak nampak. Siapa ke pagi? Jenis ngosek nak tunjuk. Tak ada apa tu. Oh dia kata kalau dia Jabar kalau dia tak ada dah. Macam tu ke bicara apa? Yang ada sekarang ni sekular. Apa ni hak ada sekarang ni liberal. Tak ada sekarang ni. Tu hak lain dah tu. Terkadang golongan yang terkeluar daripada agama dah tu. Hak plural agama ni betul belaka, agama ni benar belaka. Tu bukan orang Islam gitu. Ni kita bicara Jabariyah ke Qadariyah ke dalam ruang lingkup orang Islam, tapi akidahnya salah. Mana kita bicara orang Islam. Jadi Jabar Qadar ni bukan masa dulu, masa sekarang pun lebih daripada Qadariyah pun ramai ni. Bukan kata Qadariyah Qadar ni masih lagi dihukumkan orang ni bukan orang kafir atau pandangan muktamad. Berat daripada Qadariyah pun ada. Jabariyah pun ada. Bukan tak adanya. Lepas tu kalau jumpa orang ceramah kata Jabariyah tak ada dah, tanya dia. Jabariyah tu pasal mana? Tak ada tak apa kami nak tahu sebagai ilmu. Tengok dia kenal tak Jabariyah Qadariyah. Kadang-kadang di sendiri pun tak kenal Jabariyah tu macam mana, Qadariyah tu macam mana. Kita ambil molek sini ni. Sebab habis je bicara ni, bawah tu masuk kepada sifat Rasul. Habislah. Bicara berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bawah tu kan. Musab 41 bawah tu wajib bagi Rasul 4 perkara 4 sifat dah. Masuk bicara sifat Rasul. Jadi ditutup dengan perbuatan manusia ikhtiariyah, ahli sunnahnya macam mana, Jabariyahnya macam mana, Mu'tazilah Qadariyahnya macam mana. Wallahu a'lam. Kemudian insya-Allah lah kita ada sekali lagi. Ada tempat pengajian. Awal-awal dia tutup dah kuliah Tuhan. Adalah. Kata kenapa pula awalnya tutup? Itu tutup dah. Tangguh dah kuliah. Lepas tu nak apa tangguh kuliah? Dia nak pakat ngaji Quran. Allah. Siapa ke tangguh kuliah untuk ngaji Quran? Kuliah tu wajib. Ngaji Quran tu sunnah. Padahal kuliah duha ni kuliah orang lain lah. Dia kata tempat dia ngajar minggu baru ni lah. Lah. Sebab apa? Sebab nak fokus pada ngaji Quran lah apa pula. Walah ambil lah waktu lain. Kuliah duha sejam setengah je. Bukan lama sangat. Baca Quran daripada subuh sampai pukul 9. Boleh je. Habis kuliah pukul setengah sampai zuhur ngaji Quran. Boleh je. Yang jadi nak subuti kuliah kerana nak baca Quran kata pelik kata. Sebab apa? Sebab kuliah tu dikuasai oleh muslimat. Dikuasai oleh muslimat, dia nak hak tu. Kita ni taklah, kita kuliah umum. Orang lelaki sama, orang puan sama. Tapi waktu kuliah muslimat, cuma orang lelaki boleh tupang dia. Lelaki boleh tupang tapi fokus dia kuliah muslimat. Orang puan ni berakhir dia pergi masjid-masjid. Kalau tadarus, kalau nuzul Quran, kalau ngaji Quran penuh. Kalau ngaji fadha'in berapa kerat je ada. Pada ni. Tapi bukan bukit payung. Bukit lain. Bukit banyak bukit ni, bukit Dr. Anang ni. Banyak bukit tapi bukan bukit payung lah. Bukit lain. Kata buat program ngaji Quran, baru ni pula nuzul Quran. Allah dia tu ramah sungguh kepuang dia kata. Mari mana tak ramah dia kata. Tapi kalau buat kuliah tak ramah dia kata. Muka tula je mari dia kata. Muka tula je kuliah ni. Muka tu je marinya. Tapi masa ngaji Quran hak mai kelas tadi kedak. Ada juga dia. Dia ada belaka. Belajar dia ada, ngaji Quran dia ada. Baru betul kata. Dah ramah-ramah. Tanya kuliah tambuh. Padahal kalau kira ngaji Quran dengan belajar, mudah belajar duduk diam je.
Mana kalau kita tak pandai pun tak tahu. Ya, duduk diam, dia mudah belajar daripada ngaji Quran. Tapi faham-faham lah. Apa jadi gitu? Jadi seumpama tu. Jadi belajar ni jadi tak berapa penuh. Tak berapa penuh. Itu atas bahagian masing-masing. Yuhramul su'ada wa yuhramul ashqiya. Akan diilhamkan, dikurniakan ilmu kepada orang yang ditakdirkan pada azal, orang yang bahagia ahli syurga. Dan Nabi kata akan ditegah ilmu daripada orang yang takdirkan pada azal, orang yang celaka ahli neraka. Ngaji Quran banyak mana sekalipun, kalau tidak berakidah dengan akidah Al-Quran, Quran akan laknat balik. Ngaji Al-Quran banyak mana pun, kalau perintah-perintah dalam Quran, perintah zahir ke, perintah batin ke, dalam Quran perintah taubah, syukur, sabar, ikhlas. Dah kita taubah ke tak? Syukur, sabar, ikhlas ke tak? Quran perintah dok. Quran akan laknat balik. Quran cerita bab riak, takabur. Macam tinggal ada riak, takabur, mengekali riak dan takabur. Quran laknat balik. Sebab apa? Sebab tidak beramal. Kita nak beramal dengan Al-Quran, kita tak pandai maksud ayat Quran. Kita dah erti maksud ayat Quran. Kita nak beramal macam mana? Kita ngaji fardhu ain, tauhid, fiqh, tasawuf. Itulah ilmu hak ada dalam Quran. Hak tu yang kita nak amal Quran lah. Kita mengaji Quran, mengaji sangat. Mana kita mengaji Quran, tapi Quran kata apa kita tak tahu. Tapi kita mengaji akidah fardhu ain, kita mengaji fiqh fardhu ain, kita mengaji tasawuf fardhu ain. Hak kita berpegang, itulah akidah Quran yang kita baca. Walaupun masa kita baca, kita tahu buat ayat tu kata apa. Sekarang kita baca ayat Quran, kita Al-Quran kata kita tak tahu, kita tak erti makna apa semua. Kita pun mengaji tauhid fardhu ain, ngaji kitab ni, tak ada satu ayat Quran pun dalam Fatih Faridah, tak ada satu ayat Quran pun. Kita pun berpegang sebagian hak dalam kitab. Itulah pegangan hak dalam Quran yang kita baca. Mana apa ni? Kita baca Quran serta akidah Quran, kita amal Quran zahir dan batin. Tapi sebenarnya kita reti hak ilmu Quran tu, reti dalam kitab. Mana kita baca Quran, hak sunat, kita nak beramal dengan Quran, kita kena ngaji fardhu ain, tauhid, fiqh, tasawuf. Mana apa kita ngaji fardhu ain, tauhid, fiqh, tasawuf? Kerana nak beramal dengan Quran yang sunat kita baca. Dia gitu baru kena. Ni baca hak Quran hak sunat, lepas tu belajar fardhu ain, tauhid, fiqh, tasawuf tak embuk. Mana? Jadi dia jadi kuliah Tuhan di stop awal. Orang kata awal stop. Itu insya-Allah lah. Mana minggu depan ada lagi sekali. Kemudian hari Sabtu lepas raya je lah. Hari Sabtu lepas raya. Tu tak ada lah, sekali cuti sekali. Hari Sabtu lepas raya. Itu je lah. Saya hari Selasa di Surau Iman. Hari Selasa duha Surau Iman. Buat masa sekarang ni tak ada cuti lah. Sebab apa? Sebab raya insya-Allah hari Khamis. Hari Selasa sebelum raya, walaupun dekat dengan raya, sayang nak cuti sebab nak belajar bulan Ramadan. Belajar di surah Imam Faridatul Faraid, di sini Pati Faridah. Waktu ilmu tauhid fardhu ain itu, ilmu tauhid pula fardhu ain. Kitab yang kedua kitab Muniyatul Musallih tu bab fiqh. Jadi belajar hak wajib. Belajar hak wajib ni kita maklum kan di bulan Ramadan kita menunaikan satu kewajipan kama ada sab'ina faridah, seperti menunaikan kaman ada bi sab'ina faridah, seperti itu menunaikan 70 kefarduan di bulan yang lain. Jadi sayanglah nak tinggal duha hari Selasa walaupun dekat dengan raya. Lepas tu pula hari Selasa lepas raya pula. Hari Selasa lepas raya tu hari raya kelima dah kata. Raya macam mana nak tahu ni, anak cucu tak balik. Kita belajarlah, mai duk raya kan menangis pula ingatkan anak cucu. Kalau mai belajar ni dak teringatlah kan anak cucu dah. Dah mai duduk rumah, duk menung anak cucu tak boleh balik. Mai duduk dengar lagu raya tu pula mai duk menangis, bagi tu buat kuliah kata. Jadi kira gitu di surah Iman Selasa tu. Dia cuma surah Iman Selasa tu satu Ramadan Selasa. Jadi kata boleh 5 Selasa di bulan Ramadan.
Jadi kita cuti hari Sabtu tu. Hari Sabtu. Saya pernah mengaji di Kelantan. Dia kalau raya puasa ni, Allah, dia tak cuti mana? Saya 2 hari je dia cuti. Di cuti panjang, masa saya di Kelantan dahulu, raya haji. Raya haji dia lama. Dia bukan ngaji pondok, ngaji kat luar ni. Kalau raya haji dia lama, seminggu kadang dia uli. Kalau raya haji. Sebab raya haji tu Idul Akbar, raya besar. Raya puasa Idul Asrar, raya kecil raya puasa. Kita raya puasa raya besar dah, raya haji tak ada rasa apa pun. Di Idul Akbar, raya besar raya haji. Jadi mereka kalau raya haji seminggu dia ditangguh kuliah. Tapi kalau raya puasa ni kok 2-3 hari je. Allah kata ada kelas dah. Kelas hak ni lah, kelas hak bukan kelas pondok lah. Kata cepatnya sehari 2 hari je. Dah cukup dah kata dia. Nak raya mana ke dia kata? Air 2 Syawal puasa dah dia kata. 3 Syawal puasa dah. Tak ada nak pergi mana dah dia kata. Dia main macam tu. Mana sekejap sangat je. Kalau hak raya puasa sebab dia kira tu raya kecil. Dia insya-Allah ada sekali lagi lah. Hari tu pun ada tanya dah. Hak sebelum Ramadan. Bulan Ramadan ada kuliah ke tak? Ada lah insya-Allah lah kata. Itu kata kelebihan bulan kelebihan kuliah duha. Kelebihan kuliah duha mana tidak tergendala dengan Ramadan gitu. Kuliah duha pula kita boleh ambil masa yang panjang, sejam setengah. Kalau kuliah maghrib ni Ramadan ada cuti. Kuliah maghrib pula lah isyak 40 minit, 50 minit masuk isyak dah. Jadi dia tak boleh nak panjang. Ni kitab Hidayatus Salikin, muka surat 9 baris bawah sekali. Hak nipis lah, hak nipis. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan demikian lagi, wajib atas mereka itu, wajib atas mukallaf, orang yang baligh serta berakal, percaya akan mizan, yakni menghendaki oleh pengarang dan akan mizan ni neraca. Neraca di dalam akhirah. Ditimbang di dalamnya, di dalam neraca itu segala amal manusia. Timbang segala amal manusia, bukan timbang suratan amal manusia. Kita biasa macam mana? Timbang amal manusia ke timbang suratan amal manusia? Kan sebelum hisab terima suratan amalan. Sekarang timbang tu amal ke ataupun suratan amalan. Dia timbang-timbang ni ada 2 pandangan. Satu pandangan timbang amalan tu sendiri. Amalan mana? Amalan yang Allah Ta'ala jisimkan. Amalan yang Allah Ta'ala jisimkan. Allah Ta'ala jisimkan, rupakan, jadikan amalan tu berjisim. Kalau amalan tu amalan baik, maka dijisimkan dengan nur, dengan cahaya. Kalau amalan tu amalan buruk, maka dijisimkan dengan gelap, kelam. Dia tu hak pandangan yang muktamad lah. Itu satu pandangan. Setengah pandangan mengatakan bukan timbang ketah amalan hak malaikat catat tu. Itu pandangan jumhur mufassirin. Kebanyakan ulama tafsir mengatakan timbang bukan timbang amalan, timbang suratan amalan. Ketah tu lah, ketah suratan amalan. Timbangnya adalah timbang ketah suratan amalan. Hak kita ni timbang diri amalan tu sendiri. Dan amalan nak timbang macam mana? Amalan tu akan dijisimkan oleh Allah. Akan dijisimkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan berbentuk. Allah Ta'ala jadikan berbentuk. Amal baik dijadikan jisim daripada nur. Amal buruk dijadikan daripada jisim zulmah, kelam, gelap. Jadi hak timbangnya
timbang amal manusia, bukan timbang suratan amalan. Jadi dia ada dua pandangan berkaitan dengan yang ditimbang tu amal manusia ataupun suratan catatan amalan manusia. Ni hak mizan neraca, timbang dalam akan segala amal. Macam sebut minggu lepas lah, dia terus pergi kepada mizan. Dia dalam kitab-kitab biasanya diikut susunan lah. Dia sebelum daripada mizan dihisap. Sebelum daripada hisap dia ada asy-syafa'atul uzma. Sebelum bicara asy-syafa'atul uzma, dia ada syafa'ah besar. Syafa'ah asy-syafa'atul uzma, asy-syafa'atul kubra, syafa'ah besar fi fasl qada. Tu dia bicara panjang situ tu. Syafa'ah hak kita sebut nak doa tu lah, dah doa selepas azan tu. Ati sayyidana Muhammadanil wasilah waddatal aliyatul rafi'ah wa ba'ashul maqamal mahmud alladhi wa'atta. Wa ba'ashul maqamal mahmud alladhi wa'atta. Apa dia maqam yang mahmudah? Iaitu asy-syafa'atul uzma. Maqam yang tu begitu kena kepada asy-syafa'atul uzma, syafa'ah besar pada hisab tu lah. Bila lama duduk di mahsyar, maka dalam mahsyar ni kan orang yang beriman tak ada apalah, duduk dalam keadaan nikmat. Orang yang fasik duduk dalam keadaan seksaan. Orang kafir munafik, tu saya ceritalah waktunya. Jadi puak ni lah yang nak supaya dihisapkan. Kalau kata ke neraka lah sanggup daripada duduk di mahsyar dalam keadaan seksaan. Walaha masuk neraka seksaan lebih berat daripada mahsyar. Dia gitu. Ni ginilah contoh. Allah lah susahnya hidup atas dunia sekarang ni. Baik mati. Baik mati. Kalau amal ada tak apa. Kalau amal tak ada, berat-berat dunia pun berat di barzah. Tak boleh nak banding. Berat di barzah. Baik mati. Baik mati macam mana? Dah sakit sangat-sangat ni, mengidak sangat-sangat, dak tangguh dah. Baik mati. Sakit tak sakit pun sakit barzah berat lagi kalau tak ada amal. Orang hak tak ada iman, so ceritalah tu susah hidup dunia, dia bunuh diri. Tu kau beratlah tunya. Susah hidup kan, dia pun bunuh diri. Beratlah masuk alam barzah. Tak payah nak hidup Bila duduk di barzah dalam keadaan seksaan, bila kau nak kiamat, nak kiamat pula dah. Kiamat himpun di mahsyar, berat pula mahsyarnya. Bila nak hisap gilah. Lama di mahsyar ni. Hisap pula. Kalau masuk neraka berat daripada hak mahsyar lagi. Jadi hak orang fasik, orang kafir lah yang minta supaya dibicarakan. Sebab apa? Tak tahan dah dengan mahsyar. Tapi sebelum tu bicara bab tiup sangkakala yang pertama dihancurkan dunia, tiup sangkakala yang kedua dibangkitkan segala-gala. Dibangkitkan segala-gala. Yang pertama-tama bangkit adalah Nabi SAW. Selepas dibangkitkan, dihasyar pula, dihalau kepada tempat berhimpun. Dihalau pada tempat berhimpun, yang mana sama ada yang akan dibalas. Yang akan dibalas, malaikat akan dibangkitkan, manusia akan dibangkitkan, jin akan dibangkitkan, dan termasuk yang dibangkitkan hak tidak dibalas, binatang-binatang tidak dibalas, akan dibangkitkan juga. Akan dibangkitkan juga. Ini atas pandangan yang muktamad. Akan dibangkitkan juga. Tapi satu pandangan, yang akan dibangkitkan selepas tiup sangkakala kedua, yang akan menerima balasan. Malaikat, manusia, jin saja akan dibangkitkan.
Syaitan saja yang akan dibangkitkan, yang akan terima balasan baik atau balasan buruk. Adapun binatang-binatang tu, tu dia tak ada terima balasan. Dibangkitkan juga di padang mahsyar, kemudian akan dihancurkan jadi tanah gitu. Tapi dibangkitkan juga. Termasuk yang tidak ada balasan seperti binatang sekalipun, itu pandangan yang muktamad. Dan termasuk juga yang dibangkitkan, termasuk juga yang dibangkitkan adalah apa ni? Guguran yang telah ditiupkan roh, yang telah ditiupkan roh. Walaupun umurnya dia gini, dia guguran ni hak 6 bulan ke bawah dia panggil guguran, 6 bulan ke atas dia tak panggil guguran. Ke macam mana kalau kata 6 bulan 7 bulan, lepas tu dipanggil guguran? Dah dipanggil beranak tu. Atau panggil beranak, dia panggil guguran. Guguran ni hak belum cukup 6 bulan, nanti dipanggil guguran. Tapi walaupun belum cukup 6 bulan, tetapi telah ditiupkan roh. Telah ditiupkan roh, kemudian mati. Ni pun dibangkitkan juga. Dibangkitkan bersekali dengan roh. Pandai ni. Dibangkitkan sekali dengan roh dia. Dan jasad dia ni seperti ahli syurga. Mana pada syurga? Apa panggil apa? Buka dia 7 hasta, tinggi dia 60 hasta. Adapun kita ni semua dibangkitkan sebagaimana jasad kita pada masa kita mati. Kalau ummah dahulu besar-besar lah. Kalau kita ummah kemudian ni kecil-kecil lah kitanya. Mana kita akan dibangkitkan dengan rupa asal. Mana kalau kita kan ummah Nabi ni kan kecil kan. Kecil kan. Adapun hak guguran yang telah ditiupkan roh akan dibangkitkan, Allah Ta'ala akan sertakan dengan roh, tiupkan roh kepada guguran tadi ni. Kemudian dia jasad dia seperti ahli syurga. Seperti ahli syurga. 7 hasta, 7 kali 60 apa? Mana 7 ni, 7 hasta apa? Buka. Faham tak? Lebar. Panggil apa ni? Kalau orang ni panggil apa? Ni tinggi 60 hasta. Buka ni benda lain dok. Buat bangunan. Buka luas mana? Tu buat bangunan buka ni. Ni tubuh panggil benda? Lebar. Lebar. Panggil buka juga. Mana 7 hasta. Sana 7 hasta. Lepas tu tinggi 60 hasta. Sebagian ahli syurga. Ni hak anak yang guguran selepas ditiupkan roh. Tapi kalau dia guguran mana ni? Yang belum ditiupkan roh akan dibangkitkan kembali. Akan dibangkitkan, dihimpun juga. Kemudian dijadikan tanah. Mana hak guguran tu dibangkitkan juga, tapi dibangkit macam jisim-jisim yang lain lah. Jisim hak tak ada roh tu lah. Mana kalau kata daging seketul lah gitu lah. Kemudian dihimpun, kemudian dijadikan tanah, dihancurkan jadi tanah lah. Adapun hak guguran yang telah ditiupkan roh tu akan dikembalikan roh dan kembali jasadnya seperti ahli syurga. Hak dibangkitkan di hari akhirat. Tapi kita panggil guguran belaka. Dia kalau kita mengaji pekoh kan, 6 bulan ke atas dia panggil beranak. Dan kandungan yang lahir 6 bulan tu mati contohnya, hukumnya macam orang dewasa je. Hukum macam orang dewasa. Wajib mandi, kapang, sembahyang dan ke bumi. Kalau 6 bulan ke atas. Mana keluar tu mati dah, mati dalam perut. Mana keluar tu senyap dah 6 bulan ni.
maka hukumnya orang dewasa lah. Orang dewasa mati macam mana? Mandi, kafan, sembahyang ke bumi. Walaupun sembahyang tu doa pun dah dia ahli syurga. Doa apa lagi? Doa tadi ni akan mengangkatkan darjah mana? Darjah guguran ni, darjah hak mati dalam perut ni dalam syurga pula. Ada pun kalau dak sampai 6 bulan, 5 bulan ke apa ke, dia ada tafsiran lah pula kalau hukum fiqh. Dia ada tafsiran, dia ada huraian dia. 5 bulan. Tapi masa keluar tu ada tak tanda hidup? Bergerak ke, bunyi ke ada tak? Bukan cerita dalam perut ni hak keluar ni. Masa keluar tu 5 bulan. Tapi ada tak tandaan hidup sebelum senyap tu? Bergerak ke, bunyi ke ada tak? Tak ada. Maka wajib 3 perkara. Mandi, kafan, ke bumi. Sembahyang tak boleh. Tapi syaratnya sudah nyata kejadian. Dia nak nyata kejadian 4 bulan. 4 bulan nyata kejadian. Apa nak nyata kejadian? Ada kepala, ada tubuh, ada tangan. Adakah kita nyata kejadian? 4 bulan lah nyata kejadian. Khalid dia gitulah. 4 bulan nyata kejadian. Tapi nyata tak hidup selepas keluar tu? Tak nyata hidup. Dia wajib mandi, kafan dan ke bumi. Sembahyang tak boleh. Kalau kata 5 bulan tapi nyata hidup, keluar tu dia gerak, dia bunyi, macam 6 bulan ke atas. Mandi, kafan, sembahyang ke bumi. Dia 6 bulan ke atas ni tak ada dia, walaupun tak nyata hidup pun dia hukum dia orang dewasa, orang biasa. Ada pun kalau tak nyata kejadian, mana stokor gitu je, sunat buku-buku, sunat ke bumi, sunat jual. Mana keluar ni maknanya 3 bulan ke, memang mana apa ni, nampak dah tapi tak nyata kejadian lagi. 3 bulan 4 bulan ke bawah contohnya. Lepas tu gugur ni hanya sunat. Bubuh dalam kain buku, kemudian sunat ke bumi. Sunat. Lepas tu kalau buang tong sampah, sunat. Faham? Jangan buang tong sampah. Dia hak jenis jasad tu. Dan ni hak mati ni, hak hidup pun sama juga. Kerak-kerak tangan kaki tu sunat buku, sunat tanam, sunat. Ada. Jadi kaki suami dia kena kerak. Lepas tu kisah dia tak tahulah. Jadi doktor tu beri kepada isteri dia, mana balik ke bumi lah, balik tanam lah. Tanam belakang rumah sudah, bukan tanam kubur, tanam je belakang rumah. Lepas tu lama tak ada dah tangan dia. Doktor tanya, "Pas mana?" Dibuang tahu siapa? Kata ambil, kata jawab kita busuk lagi tahu siapa tu. Dibuang tahu siapa? Buku tanam sunat. Ada ni. Tak anggota tubuh orang tu. Mana buku-buku tanam. Jangan duk tanya pula, kena semayang ke dok? Kalau semayang lah, hak anggota dia kerak ni, tuang dia mengamuk lah, dia hidup mayat-mayat dah atas dia. Tuang tu hidup lagi, tak ambuh lagi mati, tu pergi semayang-mayat dah ke kaki dia. Marahlah tuang dia. Kerana tuang dia hidup lagi, kaki je keraknya. Lepas tu pakai mayat-mayat kaki dia. Ngamuklah tuang dia ni, nak suruh aku mati orang kali ni. Mayat-mayat dah. Tak dah tu, tuang hidup lagi. Hak semayang mayat ni, hak yakin mati. Yakin mati. Jumpalah juzuk anggota. Wajib disembahyangkan. Jadi disembahyangkan. Mana apa? Mandi. Lepas tu kapan sembahyang? Makan di harimau. Makan di buaya. Hak adanya kaki je hak ada. Sembahyang. Tak ada adanya rambut je adanya. Sembahyang. Yakin dah mati. Dia memang mati dah. Kena makan harimau, kena makan di buaya dah. Tapi tinggal sisa-sisa. Sembahyang lah tu. Sebab waktu memang mati dah. Yakin mati. Hak tadi kerak kaki kerana kecil manis, tuang hidup, sembahyang apa? Cuma nak ceritanya, dia punya kaki tu sunat
Buku sunat tanam. Sama dengan guguran. Sunat ni buku sunat tanam. Mana kalau dia pakai buang gitu je, tak boleh pahala sunat lah, tapi tak berdosa. Tapi tak ada orang buat gitu. Orang kan buku mana pun. Dia nak ceritanya, kalau hak guguran seumpama tu akan dibangkitkan juga, tapi akhirnya akan dijadikan tanah. Pandangan utama, binatang yang tidak ada balasan pun dibangkitkan juga. Walaupun satu pandangan mengatakan yang dibangkit hanyalah yang menerima balasan. Malaikat dibangkitkan, manusia dibangkitkan, jin pun dibangkitkan. Kemudian terpatut sangka kala yang kedua, kemudian dibangkitkan. Bangkit tadi ni ada rupa bagai-bagai lah. Bagi orang yang fasik, orang kafir ni ada rupa bagai-bagai. Kemudian daripada bangkit itu dihimpun di mahsyar pula, dihalau kepada mahsyar, mauqif tempat berhimpun. Ada yang daripada bangkit tadi ni, daripada bangkit tadi dihalau ke mahsyar, dia dalam keadaan menunggang, berkenderaan, orang yang bertakwa, orang yang banyak ibadah. Daripada bangkit kepada tempat berhimpun mahsyar, berjalan kaki, itu orang yang amalan dia sedikit, tak sampai mahsyar lagi ni. Ada yang daripada bangkit kepada tempat berhimpun, berjalan atas muka, berseret dengan muka, atau orang kafir, orang makan riba. Ada ni. Hak tu hak nak pergi pada tempat berhimpun. Kemudian hak bangkit tu ada rupa kera. Ini orang yang berzina, orang yang namimah. Namimah, orang yang mengacung-acung. Apa? Orang mana? Batu api. Orang yang apa? Dipanggil lala ija, apa ya? Betul tak? Lala ija. Namimah ni orang yang melaga-lagakan orang. Tu namimah. Namimah ni dosa besar, lebih besar dia dosa besar mengumpat. Bab mengumpat ni dia cerita keburukan. Namimah ni dia menjadikan orang berkelahi. Dia pergi sebelah dilagakan. Sebagaimana mengumpat cerita benda sebenar, melagakan orang ni pun cerita benda sebenar juga, bukan kita tambah-tambah. Kan dah ni? Dia tahu sebelah ni kata gini, benda sebenar, dia dengar sendiri dengan telinga dia. Dia pun bawa perkataan orang ni, dia pergi api-apikan dengan orang sebelah. Tu dia panggil melaga-lagakan. Tapi adakah dia reka cerita? Tak, dia memang dengar sendiri. Yang kawan tu kata ke sebelah ni kata gitu. Dia pun bawa perkataan tu supaya sebelah sana tu akan jadi marah. Dia panggil api-apikan. Cakap benda sebenar. Waktu dosa besar, berat dia mengumpat lagi hak dosa besar. Mengumpat pun benda sebenar lah. Mengapi-apikan benda sebenar juga. Akan dibangkitkan rupa ke. Ada pasal gitu. Dia namimah ni, mengapi-apikan ni, melaga-lagakan ni, bukan semestinya dibawa mulut mari situ mari sini, bukan. Kadang-kadang orang hak jenis namimah ni, orang duduk bahas mana ni, bahas biasa-biasalah. Ketika suara tu jadi kasar sikit, backing, tapi relax lah. Ni suara ni, dia api-apikan jadi berkelahi. Tu namimah tu. Bukan namimah ni, dia ambil perkataan tu, dia beri cerita orang sebelah ni. Ambil perkataan sebelah ni pula, cerita sebelah sana. Itu dia juga tu. Bukan kadang-kadang duduk sekali tu pun ada juga pasang tu. Kita memanglah balah ni, bahas ni, berkelahi ni, tapi ringan-ringan je. Dia pun itulah. Kalau dia kata gitu, lawan lah. Ni, dia sekali je. Ada ni, kita mana macam nak balah dah ni. Dia api-apikan. Kita dulu balah. Gomok tu dulu. Dah kan ni. Memanglah ni tengah panas juga ni. Kita tengah panas. Dia panaskan juga. Kita berhenti ni. Kita adab tu dulu. Adab tu dulu. Ada pasang gitu. Dia pasang suka api-apikan orang. Penyakit dia gitu. Sama depan pun dia api-api. Belah belakang pun dia api-api. Ni.
Hak ni Nabi kata la yural jannata namam, tak akan masuk syurga orang yang namimah. Tak akan masuk syurga. Anda ni tak akan masuk syurga bersama dengan hak ni ma'asabiki lah. Sama dengan orang awam masuk syurga, dia kena bakar neraka qada dosa dia. Kalau dia orang beriman. Asal syurga juga, mana tak masuk syurga bersama dengan orang-orang hak mula-mula masuk syurga. Mana kan masuk neraka dahulu. Jadi kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dibangkit atas rupa ke. Kalau rupa babi ke, orang makan suap, makan rasuah. Makan suap belaka kita ni. Makan rasuah, makan rasuah. Bangkit rupa babi lah, orang makan rasuah. Bangkit dalam keadaan buta, raja yang zalim. Bangkit dalam keadaan tuli bisu, orang ujub dengan ilmu. Ni. Jadi belaka tu hak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hak pergi kepada masyar tadilah, hak berkenderaan orang yang banyak amal, hak berjalan kaki orang yang sedikit amal, hak berjalan atas muka orang kafir. Pergi kepada masyar, tempat berhimpun. Barulah sampai masyar pula, cerita dia panjang pula masyar ni. Cerita panjang masyar, yang mana tempoh masa masyar lebih lama daripada barzah. Tempoh masa di masyar, orang yang taat dalam nikmat, orang yang maksiat, orang kafir dalam seksaan. Dalam seksaan lah. Dia kan ada kan di masyar ni, siapa ke berenang dalam peluh sendiri. Itu masing-masing lah tu. Itu masing-masing. Hak bertelanjang lah. Hak tak ada amal. Tapi dalam keadaan huru-hara masyar ni, takkan tengok mu aku, takkan kenal mu aku selama-lama masa di masyar. Selama-lama masa di masyar. Masa di masyar ni kata setengah 1000 tahun, kata setengah 50,000 tahun. Dalam ayat fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Ayat apa? Fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Sejadah ke benda? Alfa sanah. Satu ayat 1000 tahun. 1000 tahun. Ada ayat ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sanah. Itu 50,000 tahun. Tapi 1000 tahun ke 50,000 tahun ke, satu hari di mahsyar 1000 tahun dunia dah. Kalau kata 1000 tahun di mahsyar, satu hari di mahsyar, kalau dunia 1000 tahun. Dah. Nak kira berapa tu? Dak sekarang. Kalau dia ada dua pandangan, ada kata 1000 tahun di mahsyar, ada kata 50,000 tahun. 1000 tahun lah. 1000 tahun sehari di mahsyar. Kalau masa dunia 1000 tahun. Jadi tak cukup kosong ada kalau nak kira. Jadi kalau pakai waktu tu telefon tu balik, pecah telefon tu. Dah setahun 300 hari kalau kita kira dah. Ni 1000 tahun. Satu hari dia pada masyar sama 1000 tahun di dunia. Lama tu huru-hara masyar, seksaan masyar mengaku tak kenal walaupun anak beranak sekalipun. Ni beratnya seksaan di mahsyar, lebih daripada barzah dan masa lebih lama daripada barzah. Dalam keadaan ginilah Allah Ta'ala pun campur ilham kepada orang yang fasik, orang yang kafir ni. Allah Ta'ala campur ilham nak pergi cari Nabi dan Rasul supaya minta dengan Allah Subhanahu wa taala untuk supaya bicaralah, neraka pun nerakalah. Ni. Neraka pun nerakalah. Maka pergilah satu rasul pergi pada Nabi Adam alaihissalam, nafsi. Nak sapa pula pada satu nabi itu pula, maka masa pula nak jumpanya. Sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diminta supaya
Nabi minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya dibicarakan. Nabi pun jawab, ana laha, milik aku tu, syafaat tu milik aku. Lepas tu Nabi SAW sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah supaya Allah Taala bicarakan. Allah pun perintah pada Nabi yang Muhammad, irfa' ra'sak washfa' tu syafa', wasal tu'ta, ya Muhammad angkat kepala kamu, minta betullah kamu, nescaya aku tolong akan kamu, dan minta oleh kamu nescaya aku perkenan. Nabi pun minta supaya dibicarakan. Dipanggil asy-syafa'atul uzma, asy-syafa'atul kubra, syafaat besar. Syafaat ni pertolongan. Sepaat itulah kan kita cakap dah. Sepaat ke bagi? Boleh ambil sepaat buat apa dah? Supaat ke sepaat? Sepaat tu pula. Syafaat. Syafaat ni apa? Pertolongan. Asy-syafa'atul uzma tadi itulah. Kalau kita doa, wa ba'ashul maqamam mahmudan alladzi wa'ata. Wa ba'ashu, boleh kau baca, wa ba'ashul maqamal mahmudan alladzi wa'ata, ataupun wa ba'ashu maqaman mahmudan alladzi wa'ata. Bangkit oleh kamu akan Nabi maqamam mahmuda, maqam yang terpuji. Terjemah dia kedudukan yang terpuji. Apa dia maqam mahmud? Kedudukan yang terpuji. Maqam yang terpuji iaitu asy-syafa'atul uzma. Ini syafaat ni milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tu syafaat lain tu banyak lagi lah. Dia panggil syafaat kecil. Syafaat lain tu lah. Dia panggil syafaat kecil. Nabi kita pun ada syafaat kecil. Nabi-nabi Rasul lain pun ada syafaat kecil. Mana syafaat? Contohnya syafaat dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab. Ini syafaat Nabi ni. Dimasukkan ke syurga tanpa hisab. Bila masuk syurga tanpa hisab, tidak akan terima catatan amalan, tidak ada hisab, tidak ada mizan. Hak masuk syurga tanpa hisab, tidak akan terima catatan amalan. Kemudian tak akan ada hisab dan tidak akan ada mizan, terus ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kesemua akan melintasi titian sirat. Titian sirat semua akan lintasi walaupun Nabi Rasul. Sebab apa? Sebab nerakanya sebelah sana. Jadi Nabi Rasul pun akan melintasi titian sirat sekelip mata, tapi akan melintasi. Semuanya akan melintasi titian sirat. Jadi mana syafaat Nabi masuk syurga tanpa hisab. Dia banyak syafaat Nabi ni masa mizan sama berat belah kanan dengan belah kiri. Nabi bagi syafaat berat belah kanan dapat masuk syurga. Kalau dapat masuk syurga pula, syurga dia qada amal dia, syurga lapis bawah sekali. Syafaat Nabi boleh naik setangga. Maknanya timbang berat belah jahat, maka balasannya neraka. Syafaat Nabinya dia neraka dah ni. Syafaat Nabi nerakanya akan ringan, yang akan disingkatkan masa. Itu syafaat Nabi neraka tu. Kalau ikut kepada dosa dia juga, contohnya juga kena lamalah neraka jahanam dia beriman ni. Kenalah. Orang kafir Nabi tak dapat bagi syafaat. Walaupun Abu Talib sekalipun, orang kafir tak dapat bagi syafaat. Faham tak ni? Tapi nak ceritanya hak ni hak neraka orang beriman ni. Tapi kalau kira dosa dia tu, kena lamalah nerakanya. Tapi syafaat Nabi jadi masa tu dipendekkan. Itu syafaat dia panggil syafaat kecil. Syafaat kecil ni bukan hanya milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat daripada anak yang mati belum baligh, itu syafaat juga. Mana ni? Syafaat daripada anak yang mati belum balik. Bukan kata mati masa bayi saja, bukan. Walaupun umur 10 tahun pun, 11 tahun pun, 12 tahun pun dia tak balik lagi, dapat bagi syafaat lah.
Kita faham hak anak yang mati yang dapat bagi syafaat ni anak mati kecil, bukan mati kecil, mati belum balik. Ada ni. Mereka akan masuk syurga, tapi mereka minta dengan Allah Taala nak masuk syurga, tapi lepas ibu bapa mereka masuk syurga. Itu syafaat daripada anak yang mati belum balik. Syafaat daripada keluarga yang mati syahid. Mati syahid dalam peperangan menegakkan agama Allah, didapat bagi syafaat memasukkan ke syurga 70 orang ahli keluarga. Dia panggil apa? Syafaat kecil belaka dia panggil. Dia panggil syafaat kecil. Dan syafaat besarnya mana? Asy-syafa'atul uzma, asy-syafa'atul kubra fi fasl qada, pada pada menyelesaikan pembicaraan. Itu hak milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu baru pergi pada berkaitan dengan hisab apa semua. Lepas tu pergi kepada mizan neraca dalam akhirah. Ditimbang di dalamnya itu segala amal manusia atas pada satu pandangan. Satu pandangan ditimbang adalah kertas suratan amalan. Kemudian apabila timbang tu berat sebelah kebaikan sebelah kanan, maka timbangan tu akan turun ke bawah. Macam atas dunia lah. Ada ni. Hak mana berat tu akan turun ke bawah. Itu hak pandangan kebanyakan ulama. Satu pandangan dah bukan macam atas dunia. Hak tu pasti atas dunia. Hak di hari akhirat timbang mizan ni kalau kata berat sebelah kebajikan, maka hak belah kanan tu akan naik. Oh gitu pula jadi. Kan kita kan boleh timbang atas dunia kan, bila berat banyak ni berat sebelah, dia turun lah. Jadi kalau kata berat sebelah amal kebajikan turun, itu hak pandangan yang muktamad. Satu pandangan tak? Jangan duduk bayang hak timbangan atas dunia. Dia kalau kata hak dalam Quran sebut wal amalus salih yarfa'u, amal salih akan mengangkat. Mana apa ni? Amal dia banyak berat, maka akan naik. Jadi berat jadi naik, jadi tak sama dengan kita timbang tadi. Gitu lah. Itu satu pandangan. Akhirlah ulama pula. Kalau kata amal ni berat banyak, satu pandangan, turun lah. Hak belaki naik. Dia tak jangan awak sama macam atas dunia, satu pandangan lah. Kalau amal dia banyak, naik belah kanan. Kalau dosa dia banyak, naik belah kiri. Itu satu pandangan. Dia duduk pandangan di situ. Sekarang ni berat sebelah amal kebajikan. Bila berat sebelah kanan, dia ala ke turun ke timbangan ataupun ala ke naik. Itu ada dua pandangan. Itu khilaf ulama pula. Ini hak bicara yang terkandung di bawah, terkandung di bawah rukun iman yang kelima, beriman dengan hari akhirah. Dan dimakan lagi wajib atas mereka itu mukallaf bahawa percaya, yakni beriman akan sirat, iaitu titian di atas neraka jahanam. Titian di atas neraka jahanam. Boleh baca dah tu? Te-yenung, titing. Jangan duduk titing gitu. Te-yenun, titian. Lepas tu di atas. Tengok ya jawapan dia tu. Lepas tu neraka ya jawapan dia. Itu ejaan dia lah. Titian di atas neraka jahanam, iaitu halus daripada rambut dan tajam daripada pedang. Itu rupa asal titiang sirah, rupa asal. Tapi orang solehnya jadi besar titiang. Tu orang soleh. Rupa asalnya halus daripada rambut, tajam daripada pedang, kemudian meniti pula. Tak ada tempat apa? Tempat gayung, tempat pegang. Tak ada. Hak bawah tu pula malaikat tukang kait. Nak niti warna, jatuh lah. Pandai ni. Jadi dah lah halus. 1000 tahun perjalanan pergi, 1000 tahun di tengah, 1000 tahun turun. Masa dia panjang. Lepas tu halus pula. Pegang tak ada. Malaikat di bawah tukang kait. Mana tak ada nak meniti lah. Jatuh ke dalam neraka. Wal iyazabillah.
Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.